Berikan aku 10 orang pemuda, nescaya akan kugoncangkan dunia. Itulah baik-baik kata Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, yang saya kira semangatnya kata-kata beliau itu wajar ada dalam diri kita sebagai rakyat Malaysia. Alhamdulillah dan rasa bersyukur terhadap Ilahi kerana pada malam ini kita telah dipertemukan dalam sebuah diskusi ilmiah iaitu program pengisian ilmu forum mengenai penyakit 3 serangkai. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Sebelum kata bersulam bicara, sebelum ilmu menusuk di dada. Kata orang, tak kenal maka tak cinta. Oleh itu, sebelum kita pergi dengan lebih jauh, apa kata kita berkenalan dengan panel-panel kita yang cantik dan segak bergaya pada malam ini. Kita mulakan dengan panel pertama kita. Dipersilakan panel pertama kita memperkenalkan diri anda. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nurini Zafira binti Ahmad Syarif, panel pertama anda pada hari ini. Dipersilakan panel kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syarif Mezikaria, menjadi panel kedua pada malam ini. Seterusnya kita menjumpa panel ketiga kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diri Noharyani binti Muhammad Zakaria dan akan menjadi panel ketiga pada malam ini. Seterusnya kita menjumpa panel keempat kita. Assalamualaikum dan selamat malam. Hari ini saya Nur Intan Syazwani binti Muhammad Saleh akan menjadi panel yang keempat pada hari ini. Panel kelima kita, silakan. Silakan panel kelima kita. Assalamualaikum, nama saya Syah Zoina Fisha binti Syah Nizam. Saya panel kelima anda. Dan panel terakhir kita adalah bersama saya Muhammad Ilyas bin Saidin sebagai panel yang keenam anda. Okey, tidak lupa juga saya sebagai moderator anda pada malam ini, Siti Nuzulaka binti Safari. Jadi, pada malam ini kita akan berbincang, berkongsi ilmu mengenai apa itu penyakit 3 serangkai. Terlebih dahulu, saya ingin menerangkan kepada hadirin hadirat sekalian apa itu penyakit 3 serangkai. Anda pernah dengar penyakit 3 serangkai ini? Macam mana penyakit itu? Penyakit 3 serangkai iaitu penyakit jantung, diabetes dan tekanan darah tinggi adalah senarai teratas penyakit yang menyerang kebanyakan manusia di zaman milenium ini. Kalau cuma satu yang menyerang, anda dikira bernasib baik kerana ada individu yang diserang 3 penyakit ini secara serentak. Kesian bukan? Tetapi ini bukanlah sesuatu yang aneh. Anda perlu syakna terhadap kesihatan anda, lebih-lebih lagi jika anda seorang yang mempunyai gaya hidup yang kurang sihat. Berat badan berlebihan atau mempunyai sejarah keluarga yang mempunyai penyakit 3 serangkai ini, anda berisiko untuk mendapat penyakit ini. Anda perlu ambil langkah pencegahan bagi mengelak risiko penyakit 3 serangkai iaitu sakit jantung, diabetes dan darah tinggi. Sakit jantung, diabetes dan darah tinggi antara penyakit yang semakin mendapat tempat di kalangan masyarakat dunia. Ada angin, ada pokoknya. Setiap yang berlaku pasti ada asal mulanya. Begitu juga dengan 3 penyakit serangkai ini. Jadi tanpa membuang masa, saya menjemput panel pertama kita untuk berkongsi dengan kita semua mengenai punca penyakit jantung. Dipersilakan panel pertama kita, Nurini. Terima kasih saya ucapkan kepada moderator Cik Zulaika.
Jadi, kebanyakannya serangan jantung ini berlaku kerana seseorang itu menghidap penyakit jantung koronari. Hal ini kerana arteri yang merupakan salah satu salur darah yang terbesar dalam badan kita yang membekalkan darah beroksigen ke jantung mungkin tersumbat dengan lemak, kolesterol dan bahan-bahan lain. Bahan-bahan ini membentuk plak. Apabila plak ini terhimpun di saluran arteri koronari, keadaan ini dipanggil arteriosklerosis. Himpunan plak ini boleh berlaku selama bertahun-tahun. Menurut Dr. Benjamin Liu, iaitu seorang pakar perunding kardiologi dan perubatan dalaman, penyakit jantung koronari Hospital Columbia Asia di Tebrau, penyakit jantung koronari berlaku akibat gangguan bekalan oksigen pada otot jantung. Pengumpulan dan himpunan plak yang banyak pada arteri koronari ini menyebabkan saluran darah menjadi sempit dan seterusnya tersumbat. Apabila saluran darah menjadi sempit atau tersumbat, aliran darah beroksigen juga boleh menjadi sempit dan tersumbat. Terdapat lagi satu punca serangan jantung namun kurang biasa berlaku iaitu spasm, iaitu kegejangan arteri koronari yang teruk. Spasm ini menghalang aliran darah menerusi salur arteri dan ia juga berlaku di arteri koronari namun tidak terjejas dengan arteriosklerosis. Spasm mungkin disebabkan oleh pengambilan dadah tertentu seperti kokain, tekanan emosi, merokok atau kerana kesakitan akibat pendedahan kepada keadaan sejuk yang melampau. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih kepada panel pertama kita, Nurini. Penerangan yang agak baik ya, yang sangat agak jelas untuk kita. Seterusnya, saya teruskan lagi dengan pendapat panel kedua kita iaitu Hazim mengenai punca-punca penyakit jantung. Dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Okey, terdapat pada pendapat saya, dapat dua punca dalam penyakit tiga serangkai ini. Iaitu yang pertama adalah punca yang boleh diubah atau nama saintifik dipanggil yang boleh kita elakkan. Dan punca kedua adalah punca yang tidak boleh diubah atau nama singkatannya dipanggil kita tidak boleh elakkan pada punca ini. Okey, yang pertama, punca yang kita dapat elakkan ialah merokok. Kerana rokok ini mempunyai kandungan yang boleh memudaratkan kesihatan tubuh badan masyarakat seperti taf, pelamba, nikotin dan lain-lain. Dan punca yang kedua adalah obesiti. Semua orang tahu kan obesiti itu masalah adalah satu masalah daripada penyakit terjadinya penyakit rangsangan jantung ini. Obesiti ini adalah individu yang makan makanan yang tak berkhasiat atau makanan yang mengandungi lemak yang banyak seperti burger ataupun kebab dan jajan. Dan seterusnya adalah punca yang tak dapat kita elakkan iaitu faktor umur. Kebanyakannya serangan jantung ini berpunca daripada kebanyakan serangan jantung ini pada warga emas lah. Orang-orang tua, orang 60-an. Orang tua. Antibody mereka kurang kuat disebabkan sistem dalam badan mereka kurang berfungsi. Dan seterusnya adalah jantina. Jantina ni risiko kepada kebanyakannya serangan jantung ni saya rasa lelaki lah, kerana lelaki ni apabila stres kebanyakannya merokok, isap vape. Terima kasih. Macam kita dapat lihat ya, kalau kadang-kadang ni kita boleh lihat kenapa penyakit itu disebabkan sejarah keluarga, mungkin sebab cara pemakanan kita dengan keluarga kita dapat lihat gaya hidup sesebuah keluarga itu sebenarnya. Okey, terima kasih kepada panel kedua kita. Saya pun baru tahu ada dua punca yang kita boleh bahagikan rupanya. Okey, itulah merupakan punca-punca penyakit jantung. Maka dapat kita lihat ada berbagai-bagai punca ya. Okey, soalan saya kepada panel ketiga iaitu Haryani, apa yang dimaksudkan dengan diabetes dan bagaimana punca diabetes itu berlaku? Okey, terima kasih kepada moderator.
Di sini saya akan menceritakan tentang apa itu kencing manis atau lebih dikenali sebagai diabetes. Okey, diabetes ni mendapat gelaran sebagai pembunuh secara senyap dan merupakan pembunuh utama di Malaysia selain kanser dan sakit jantung. Okey, diabetes ni berlaku disebabkan metabolisme dalam badan terganggu mengakibatkan glukos dalam darah meningkat dan tidak dimanfaatkan oleh badan sebagai tenaga. Punca berlakunya diabetes, salah satunya kita boleh dapat tengok ialah pengambilan makanan yang bersifat glukos yang tinggi, bersifat gula yang tinggi. Faktor utama diabetes memang tak dapat disangkal lagi lah pengambilan gula secara berlebihan. Gula di sini bukanlah dimaksudkan semata-mata gula yang candy kita makan tu. Tapi gula kat sini kita boleh dimaksudkan dengan makanan harian seperti nasi, roti, gandum. Makanan kat sini kita tengok makanan yang mempunyai glycemic index yang tinggi akan mengandungi glukos yang tinggi di mana glukos tersebut akan cepat dibebaskan dalam darah dan secara saintifiknya akan dipanggil sebagai fast releasing. Seterusnya faktor diabetes seterusnya juga ia tidak beraktiviti, iaitu tidak melakukan aktiviti secara aktif lah kan. Melakukan aktiviti merupakan penyakit diabetes kerana disebabkan glukos secara berlebihan tidak digunakan untuk melakukan kerja yang berat dan akan bertukar menjadi lemak. Betul. Okey. Lemak yang terhasil lebih buruk sekiranya tidak melakukan aktiviti tersebutlah sebab berat badan berlebihan juga akan terjadi dan menyebabkan jantung tersumbat, penyakit yang lagi teruk lah. Jika glukos bertukar menjadi lemak, memang kita boleh akan tahu keburukan dia akan lebih serius lah. Okey, seterusnya dalam diabetes juga peningkatan umur merupakan faktor yang terutamalah. Kita boleh lihat ramai di kalangan warga tua yang mengalami diabetes. Kalau kita boleh tengok sebab diabetes kerana orang tua dia sangat sistem sensitiviti dia dah tak berfungsi dengan baik lah. So kegagalan insulin merembeskan pankreas tu sedikit dan kebanyakan warga tua ni akan mendapat diabetes type 2, type 2. Macam mana tu ya? Diabetes type 2 ni ialah kegagalan pankreas untuk merembeskan insulin. Insulin digunakan untuk adapt glukos untuk mengawal paras gula dalam darah. Okay, faham? Okey, seterusnya kalau keturunan kita dapat tengoklah kalau keturunan bukan sahaja orang tua yang dapat tapi peringkat seusia muda juga akan dapat. Tetapi bukanlah sebab diabetes terbagi kepada dua. So untuk golongan muda kita akan dapat type 1 lah di mana kegagalan pankreas menghasilkan insulin kiranya kalau dia makan pada waktu tengah hari dia akan cocok insulin. Okey, itu sahaja daripada saya. Dan terima kasih. Okey, terima kasih kepada Yani, panel ketiga kita. Saya pun baru tahu yang diabetes ni ada 2 jenis ya. Okey, seterusnya marilah kita mendengar sambungan penjelasan daripada panel keempat kita iaitu Intan mengenai punca penyakit diabetes atau lebih dikenali sebagai kencing manis. Dipersilakan. Okey, seterusnya saya akan terangkan tentang punca-punca diabetes sambungan daripada yang tadi. Okey. Merokok juga antara salah satu risiko yang boleh mendapat penyakit diabetes. Okey, kerana asap rokok ni mengandungi radikal yang bebas dan boleh mengganggu prestasi insulin yang dihasilkan oleh pankreas. Insulin juga diperlukan tubuh kita untuk mengubah glukosa menjadi tenaga. Tanpa insulin yang gula yang kekal dan darah itu akan menjadi gula kita lebih tinggi.
So, merokok juga boleh merosakkan saluran darah dan meningkatkan risiko kepada penyakit seperti jantung dan juga stroke. Seterusnya, punca diabetes juga akan kita dapat apabila kita tak mengambil sayur dan buah yang mencukupi. Contoh, individu yang kurang dalam pengambilan buah dan sayur juga berisiko untuk mendapat kencing manis. Kerana kencing manis dalam pengambilan buah dan sayur ni, dia dapat membantu kita meningkatkan daya tahan badan kita dan kita dapat mencegah daripada penyakit. Pengambilan buah dan sayur harian adalah dapat memenuhi kita punya vitamin dan mineral. Okay. Seterusnya, tidak mengambil ikan dalam pemakanan. Pengambilan ikan ni amat penting kerana kalau kita tak ambil ikan dalam sehari, kita akan kurang omega 3 dalam badan kita. Ikan juga mampu membantu kita melindungi kita daripada kencing manis. Ikan adalah salah satu pemakanan yang penting dan sangat berharga dalam diri kita. Dia mempunyai protein yang kualiti yang tinggi dan mempunyai gizi asid amino dan mempunyai setiap protein ikan tu dia berlainan jenis mengikut dia punya jumlah protein dia berlainan setiap ikan. Ikut jenis ikan lain-lain lah macam tu. Ada juga orang penyakit diabetes ni dia tak boleh tak semestinya semua ikan yang dia ambil tu kita boleh makan. Sebab ikan ni dia ada ikan yang tak boleh diambil. Macam ikan masin dia tak boleh makan. Ikan yang lauk lemak sebab dia mempunyai kalori yang tinggi dengan kadar protein dia tinggi. Dan seterusnya kekurangan insulin. Kekurangan insulin ni terjadi apabila struktur membran sel telah rosak dan ia akan menyebabkan reseptor insulin ni menjadi kurang sensitif terhadap insulin. Okay. Insulin ni tak boleh nak rangsang pembukaan laluan glukosa. Apabila laluan glukosa tu tak dapat masuk dalam sel yang digunakan, ia akan dilantung balik ke dalam saluran darah. Ia akan menyebabkan gula kita pekat dan akhirnya kita akan mendapat penyakit kencing manis. Kesan dari kekurangan insulin ni, ia boleh menyumbang kepada sindrom metabolik. Sindrom metabolik ni adalah salah satu kluster yang hadir bersama dan meningkatkan risiko kencing manis dan juga akan mendapat masalah jantung dan stroke. Okay. Terima kasih kepada panel keempat kita mengenai punca-punca diabetes ya. Panel ketiga dan keempat kita, maaf. Okey, hadirin sekalian, panel seterusnya akan menerangkan tentang penyakit ketiga iaitu tekanan darah tinggi. Apa yang anda faham dan apa punca yang berlaku sebenarnya? Jadi saya mempersilakan panel kelima kita iaitu Syazwaina Fisha untuk berkongsi ilmu, berkongsi pendapat kepada kita mengenai punca-punca tekanan darah tinggi. Dipersilakan. Terima kasih Cik Moderator yang cantik, yang menawan. Okay. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, sekarang saya nak terangkan pasal punca-punca tekanan darah tinggi. Okey, nama lain bagi tekanan darah tinggi ialah hipertensi. Okey, tekanan darah tinggi ni adalah penyakit senyap yang boleh membawa kepada masalah dan juga kematian jika kita lambat merawat. Di Malaysia juga, Kesihatan Kebangsaan dan Morbidity 2 menunjukkan prevalence sebanyak 24% untuk penyakit ini. Okey, sekarang saya akan terangkan punca-punca tekanan darah tinggi. Yang pertama ialah sejarah keluarga. Okey, mereka yang mempunyai ibu bapa ke atau adik-beradik yang mempunyai masalah yang sama, penyakit darah tinggi ni akan mempunyai risiko yang tinggi berbanding orang lain.
Ia mungkin disebabkan genetik dan gaya hidup yang telah mereka jalani semasa kecil. Macam walaupun kita mempunyai penyakit ni, maknanya kita berisiko tinggi ada. So maknanya kita kena kawal lah. Sebelum kita mempunyai penyakit tu, kita kena mengawal dan cegah dan makan makanan yang sihat lah. Okay. Punca yang kedua ialah orang yang ada kencing manis. Penyakit diabetes ini akan memudahkan lagi kolesterol melekat pada dinding saluran darah dan menyebabkan ia menjadi keras. Kalau kita tahu saluran darah kita dalam badan ni berbentuk bulatan. So kalau ada something yang melekat, ia akan mengganggu saluran itu. So susah untuk saluran darah tu mengalir dan menyebabkan tekanan semakin tinggi. Laju. Yes, okay. Ibarat pipe ya, pipe. Kalau kita tutup sikit, dia makin laju air dia. Dia makin pipe kan. Okay. Lepas tu yang ketiga, yang saya dapat kaji, obesity. Obesity ni juga dia akan menghasilkan kolesterol yang banyak. So kolesterol tu yang akan menempel menyebabkan saluran tu semakin sempit. Terima kasih. Okey, terima kasih kepada panel kelima kita. Sebentar tadi panel kelima ada menerangkan 3 jenis punca penyebab penyakit tekanan darah tinggi. Jadi, soalan saya kepada panel ke-6 ya. Apakah punca lain yang boleh menyebabkan berlakunya penyakit tekanan darah tinggi? Jadi saya mempersilakan panel ke-6 kita iaitu Muhammad Ilyas. Dipersilakan. Muhammad Ilyas. Terima kasih silakan. kepada moderator kerana memberi peluang saya untuk berucap untuk meneruskan poin-poin saya pada hari ini. Alright. Untuk faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan darah tinggi ini adalah yang pertama ialah pengambilan garam yang berlebihan. Seperti yang kita tahu, garam ini memang baik untuk badan kita, tetapi jika diambil secara berlebihan, ini akan memberi kesan yang sangat buruklah kepada badan kita. Alright. Hal ini kerana garam yang banyak dalam badan akan menyerap air. So air itu darah yang mempunyai banyak garam itu akan menyerap air dan darah yang berada di dalam salur darah itu akan menjadi lebih banyak isi padu dan menyebabkan saluran darah menjadi semakin sempit dan itu akan menyebabkan tekanan darah menjadi semakin meningkat. Alright. So bila tekanan darah itu meningkat, jadi ini akan menyebabkan darah mengalir dengan laju dan akan menyebabkan beberapa faktor penyakit lah seperti sakit kepala, pening dan sebagainya. Alright. Untuk yang pertama. Jadi untuk yang kedua pula ialah pengamalan diri yang tidak betul lah, seperti mengambil barang-barang terlarang seperti rokok lah. Seperti yang kita tahu, rokok ini memang mempunyai banyak benda asing yang tidak bagus untuk badan kita seperti nikotin, tar dan sebagainya. Alright. Jadi apabila kita menghisap rokok, itu akan menyebabkan salur darah kita iaitu arteri akan menjadi tebal dan akan menjadi keras lah. Jadi apabila ia menjadi keras, dia juga akan menyebabkan saluran darah kita menjadi sempit dan menjadi darah menjadi lebih laju lah dia berjalan. Jadi ia akan menyebabkan juga menyebabkan tekanan darah tinggi. Alright. So untuk yang ketiga pula ialah stres. Stres ini merupakan salah satu faktor yang sangat tidak asing lagi lah dalam kalangan kita sebagai remaja. Alright, so sebagai remaja seperti yang kita tahu, remaja memang tidak lari daripada stres. Stres daripada kita punya assignment, stres daripada dengan kawan-kawan kan banyak jahat ni. Jadi kita stres dengan kawan-kawan. Lepas tu kita stres dengan macam-macam perkara. Tidak dinafikannya. Sebabkan stres itu, stres akan menyebabkan kita mengeluarkan satu hormon yang dipanggil
adrenalina. Alright. Okey, hormon adrenalina ini ialah satu hormon yang mengawal denyutan jantung kita lah. Jadi apabila hormon ini berlebihan, maka jantung akan mengepam dengan lebih laju dan tekanan darah akan menjadi lebih tinggi. Jadi sebab itulah antara sebab-sebab tekanan darah tinggi itu terjadi kepada kalangan remaja kita pada hari inilah. Alright. So itu sahaja untuk 3 poin saya pada hari ini, iaitu pertama pengambilan garam, yang kedua ialah stres dan pengambilan rokok. Okey, terima kasih. Okey. Terima kasih kepada panel ke-6 kita yang berkongsi mengenai punca-punca berlakunya tekanan darah tinggi. Ada garam berlebihan, stres dan rokok ya. Gaya hidup yang kurang sihat lah kiranya. Okey. Terima kasih kepada semua panel yang telah berkongsi kepada kita mengenai punca-punca berlakunya penyakit 3 serangkai ini. So rupanya ada berbagai-bagai punca. Jadi kita kena ambil tahu cakna, okey? Jika macam kalau kita tidak mengetahui penyakit ini pasti mungkin akan ada berdekatan kita. Maksudnya mungkin akan ada pada keluarga kita sendiri atau pada diri kita sendiri. Kita tak tahu kan. Okey, seterusnya kita beralih kembali kepada panel pertama kita untuk menerangkan apa itu simptom-simptom. Kalau kita dah tahu punca, pasti kita nak tahu apa pula simptom-simptom. Macam mana kita nak tahu sama ada orang itu ada terkena penyakit 3 serangkai ini? Kita mesti tertanya-tanya simptom-simptomnya kan? Jadi saya bermula dengan panel pertama kita iaitu Nurini untuk berkongsi mengenai simptom-simptom penyakit jantung. Dipersilakan. Terima kasih Cik Zulaika. So, bukan semua serangan jantung ni berlaku secara mendadak atau sakit dada yang terlampau teruk macam selalu yang kita tengok dalam televisyen, dalam filem. Setengah orang ni akan rasa sakit dekat bahagian dada ataupun rasa tak selesa. Tapi ada juga setengah orang yang langsung tak ada rasa sakit. So, antara tanda-tanda dan simptom-simptom serangan jantung adalah yang pertama, dada berasa tidak selesa, mungkin berasa ketat, dihimpit atau sakit. Kesakitan ini boleh mengambil masa dalam beberapa minit bila diserang. Yang kedua, sakit dan berasa tidak selesa di bahagian atas tubuh, maksudnya daripada dada ke atas. Yang ketiga, sakit dada yang semakin teruk apabila melakukan kerja dan aktiviti namun berkurangan dan berhenti apabila rehat. Dan yang keempat, sakit yang merebak ke bahagian belakang rahang, leher dan lengan dan selalunya berlaku pada bahagian kiri sebab jantung kita dekat bahagian belah kiri. Belah kiri. Ya betul. So kalau ada simptom-simptom ni dan berlaku secara berterusan tu, bolehlah pergi buat check up ke hospital. Takut Okay, sekian itu saja daripada saya. Okay, terima kasih kepada panel pertama kita iaitu Nurini ada mengatakan simptom-simptom penyakit sakit jantung ni ya. Dia mungkin dalam beberapa minit saja. Kita dapat lihat kan kalau secara berterusan jangan lupa pergi check dekat klinik berdekatan, okey? Okey, seterusnya soalan saya kepada panel kedua, apakah simptom lain atau tanda lain yang mungkin terjadi kepada seseorang yang terkena serangan jantung ini atau penyakit jantung ini? Dipersilakan. Panel kedua kita. Pada moderator kerana memberikan saya peluang untuk memberikan isi. Okey. Yang pertama adalah simptom-simptomnya adalah lidah atau gusi menjadi bengkak atau sakit. Berkemungkinan jantung kita ni ada masalah seperti lemak yang berlebihan, injap jantung lemah ataupun saluran koronari tersumbat. Dan simptom kedua adalah terasa kebas tangan kiri dan juga lengan jika sakitnya berpanjangan pada lengan dan tangan belah kiri. Anda akan diserang sakit jantung dalam masa terdekat. Bagi perempuan pula adalah sakit terasa kepada dua belah tangan. Untuk perempuan dua belah tangan kalau rasa sakit tu dah sakit jantung.
Dia Okey, rasa ketiga kebas lah macam tu. kebas untuk perempuan. Kalau Okey, laki, okey. okey kalau laki pula ialah lidah, terusnya adalah lidah terasa tegang dan pendek. Dan keempat adalah rasa sakit pada bahagian dada, ulu hati sedikit sebelah kiri. Yang ulu dada tapi ulu hati sebelah kiri. Faham tak? Faham. Sebelah kiri. Ha. Okey, biasanya terasa seperti dada sedang dihempap oleh benda yang berat. Macam kita kena tindik lah dada kita. Okey, okey. Okey, seterusnya ialah batuk tiba-tiba. Dan batuk yang berpanjangan atau terasa ada kahak. Macam kita batuk ni ada kahak. Mungkin itu adalah simptom-simptom kepada penyakit jantung. Okey. Sebenarnya adalah untuk wanita, wanita mungkin mengalami simptom yang berbeza berbanding dengan lelaki. Wanita lebih mudah mengalami sakit dada tanpa tekanan berbanding dengan lelaki. Wanita juga biasanya lebih mengalami simptom yang tertentu seperti tercungap-cungap, lemah, lesu dan ketidakharaman. Ataupun panggil loya lah, loya. Dan jantung berdebar-debar. Selalu jantung perempuan berdebar-debar. Mungkin tengok lelaki kot, tak tahulah. Jangan macam-macam ya panel kedua. Ragu-ragu. Okey, kita santai. Jika sakit belakang badan, lengan, leher dan bahagian rahang. Jika seseorang itu mengalami simptom tersebut, saya rasa dinasihatkan untuk jumpa doktor lah, pergi ke hospital. Itu saja daripada saya. Okey. Terima kasih kepada panel kedua kita ya memberi agak kelakar sedikit je lah. Okey. Tanpa melengahkan masa, kita teruskan lagi dengan panel ketiga kita iaitu Haryani yang akan berkongsi dengan kita apakah simptom-simptom bagi penyakit diabetes pula. Dipersilakan Haryani. Okay, terima kasih kepada moderator. Okay, saya akan sambung untuk simptom utama bagi seorang yang mengalami penyakit diabetes. Okey, yang pertama ialah poliuria. Apa tu poliuria? Dari perkataan asal saja kita dah tahu poli itu ialah banyak, urea itu ialah bacaan air kencing. So bermaksud di sini poliuria ialah pesakit yang kerap membuang air kencing. Pesakit akan kerap membuang air kencing dan purata dia pergi ke tandas itu ialah 14 hingga 20 kali sehari. Kira banyak macam baru nak duduk pergi tandas. Pergi tandas. Macam tu. Macam tu ya. Tapi kita boleh nampak juga kat sini bila dia kencing, air kencing tu jika tak dibasuh, tak dijirus dengan sebersihnya, nanti semut-semut akan berkerumun. Semut-semut akan datang disebabkan oleh kadar gula yang banyak lah dibuang melalui air kencing. Okey, seterusnya untuk simptom kedua ialah untuk polifagia. Polifagia maksudnya ialah pesakit akan berasa lapar dan asyik nak makan je. Bahaya dia. Itulah penyakit ni terjadi sebab kegagalan badan pesakit tu sendiri untuk menukarkan glukos dalam darah kepada tenaga disebabkan oleh gangguan insulin. Kita memang sedia maklum fungsi pankreas ialah merembeskan insulin untuk menukarkan glukos tersebut untuk mengawal aras gula dalam darah lah. Jadi jika tak dirembeskan dan tak menukarkan insulin tersebut, badan akan terus menghantar signal tersebut dan pesakit akan kerap berasa lapar sebab kegagalan gangguan insulin. Okey, seterusnya penyakit tersebut ialah polydipsia. Apa itu polydipsia? Polydipsia ialah pesakit akan berasa haus yang terlampau dan akan meminum air dengan kadar yang banyak.
Okey, disebabkan diabetes ni mempunyai kepekatan glukos yang tinggi dalam darah, kita memang sedia maklum kepekatan air akan berkurang sekiranya kepekatan glukos tu tinggikan dalam darah. Sebab apa yang kita tahu, air akan bergerak dari kepekatan tinggi ke kepekatan rendah. So, air dalam badan akan bergerak ke dalam salur darah dengan usaha untuk meneutralkan semula paras glukos tersebut. Tetapi kita boleh nampaklah dengan kadar pengambilan air dengan banyak juga tak akan memberi kesan apa-apa sebab memang kepekatan tu glukos tinggi dan tidak akan memberi impak lah sekiranya pesakit tersebut tidak melakukan senaman atau menjaga pemakanan dengan betul. Nak tak nak kena senam. Ya, nak tak nak kena bersenam. Kita boleh je. Dan kena jaga Kan makanan kita lah. membazir kita punya glukos dalam badan je. Ya, itu betul. Ya, betul. Okey, Silakan. simptom yang seterusnya kita dapat tengok penyakit diabetes ni memang akan mendapat jangkitan kuman yang teruk dan susah sembuh. Kalau luka-luka tu susah sembuh sebab apa? Sebab jangkitan kuman disebabkan kerencatan sistem imun ataupun kegangguan sistem imun tersebutlah. Sebab tu dia mudah mendapat jangkitan. Badan tersebut memang takkan dapat sumber yang bagus, sumber yang baik untuk melawan jangkitan tersebut. So menyebabkan luka ataupun penyakit yang diterima tu lambat sembuh. Jadi jika dibiarkan kita boleh dapat tengoklah ia akan menjadi lebih teruk dan mungkin pelbagai komplikasi akan berlaku. Itu sahaja daripada saya. Ya, mungkin kalau luka tu tak sembuh boleh jadi kudis ya nanti akan datang. Kita pun Boleh tak jadi tahu macam kudis, mana. boleh jadi panah, boleh potong Sebab tu kaki. kadang-kadang kita nampak orang yang kena diabetes ni bila kaki, kadang-kadang tengok kaki tu dah luka, dia macam merebak. Ya Allah. Seram. Takut ya semua. Kita kena menjaga kandungan glukosa dalam badan kita. Perlu jaga sejaga-jaganya. Jangan mengambil remeh, okey? Okey, terima kasih kepada Haryani. Sangat unik ya nama-nama saintifik bagi simptom-simptom diabetes itu. Pencerah ini telah memberi pencerahan kepada saya juga sebab saya pun tak berapa mahir kan. Terima kasih kepada panel kita iaitu Haryani. Seterusnya, tanpa membuang masa, saya menjemput panel keempat kita untuk menerangkan lebih mendalam antara simptom-simptom atau akibat. Dipersilakan panel ketiga kita. Okey, yang seterusnya akibat penyakit diabetes, dia juga salah satunya adalah luka lambat sembuh. Okey, ini adalah simptom yang paling kerap berlaku. Okey, dia terjadi disebabkan oleh saluran darah yang rosak kerana glukosa yang berlebihan bergerak di dalam urat dan arteri. Okey, ia mendatangkan kesukaran kepada darah dan yang diperlukan untuk membantu proses penyembuhan sampai kepada anggota-anggota badan yang diperlukan. Okey, biasanya dia melibatkan dalam dua keadaan, iaitu penyakit vaskular periferi dan neuropati diabetes. Seterusnya, penlibatan juga akan kabur. Apabila tahap glukosa dalam darah kita tinggi, kita punya ia akan mengubah bentuk kanta dan mata kita. Jadi keadaan ini akan menyebabkan penglihatan kita lebih kabur lah. Jadi keadaan ini juga boleh menjadi normal atau hampir normal apabila tahap gula dalam darah kita bertukar kepada asal. Tahap gula darah yang tinggi apabila jika kita biarkan dalam tempoh masa yang panjang, ia juga akan cenderung dan menyebabkan kerosakan kekal dan berisiko untuk menyebabkan kita buta. Okey.
Tapi kebanyakannya majoriti daripada pesakit kencing manis ni dia susah, kadang-kadang tak ada simptom yang atau tanda yang menunjukkan kita kena penyakit tu. Tak ada simptom, maksudnya kurang jelas lah simptom-simptom macam tu. Majoriti kadang-kadang kita tak tahu pun yang kita ni kita tak ada terkena. pun simptom kita terkena kencing manis tu. Kadang-kadang kita tak sedar pun. Tak Sebab tahu tu, dia sebab tu tadi Yani ada menyatakan yang diabetes ini adalah penyakit secara senyap. Yes. Kita tak tahu, kadang-kadang kita tahu tiba-tiba kita check rupanya kita ada. Macam tu. Kita tak pasti. Okey, terima kasih kepada Intan, panel keempat kita ya. Simptom penyakit jantung sudah, simptom penyakit diabetes juga sudah. Jadi nama pun penyakit 3 serangkai, jadi tidak lengkap jika hanya 2 saja. Seterusnya saya menjemput panel kelima kita untuk menerangkan mengenai akibat atau simptom-simptom tekanan darah tinggi. Dipersilakan Wani. Maaf ya, sangkut. Okey. Tak apa. Terima kasih Cik Moderator sekali. Sama-sama. Okey, sekarang saya akan terangkan pula akibat penyakit tekanan darah tinggi ataupun dipanggil hipertensi. Okey. First simptom dia ialah stroke. Kalau kita boleh tengok banyak orang tua yang mempunyai penyakit stroke kan? Okey. Iaitu dipanggil stroke hemoragik. Stroke hemoragik ini ialah saluran darah yang benjol dan sudah lemah. Boleh terjadi disebabkan tekanan darah tinggi. Macam saya cakap lah, penyakit darah tinggi ni menyebabkan salur darah kita sempit sebab ada kolesterol. Menyebabkan badan kita tak dapat mengalirkan oksigen tu dengan lengkap. So contohlah salur darah yang tersekat tu di bahagian kaki. So menyebabkan kaki seseorang itu akan lemah dan tidak boleh berjalan. So disebabkan itulah penyakit stroke ini sangat bahayakan semua orang-orang tua, muda. So orang tua contohlah kalau mempunyai penyakit macam ni, macam mana dia orang nak berjalan, macam mana nak bekerja. So penyakit stroke ni sangatlah membahayakan. Ya, Sampai kalau tak boleh bergerak, kalau stroke kat otak lagi teruk. Ya. Dia sebab tak mempunyai, dia tak, salur darah dia sempit, so tak dapat alirkan oksigen. Macam mana kita punya otak nak macam mana nak otak tu nak hidup kalau oksigen tak ada? Badan kita semua perlukan oksigen. Kalau memang dah tersekat. Okay. Yang kedua, akibat tekanan darah tinggi ni ialah kerosakan buah pinggang. Macam korang tahulah. Masalah ini selalunya berlaku pada mereka yang sudah meningkat usia. Tapi tak adalah yang tua je kena. Kebanyakannya orang muda pun ada kena. Dan mereka mempunyai penyakit kronik yang lain seperti kencing manis dan darah tinggi. So bila badan kita 3 serangkai. Ya, terlampau kena. Tiga-tiga penyakit ni kena sangat. Okay. Betul. Bila badan kita penuh dengan garam, banyak kolesterol, buah pinggang kita tak dapat nak menapis dengan normal, dengan biasa. So menyebabkan buah pinggang kita semakin rosak. Okay. Sebab dia semakin lemak. Dia tak dapat, bila lagi satu salur darah pun sempit, nak mengalirkan oksigen ke buah pinggang pun susah. So menyebabkan itulah buah pinggang boleh rosak. So janganlah makan benda yang bergaram. Okay. Okay, lepas tu kurangkan, yes. Maaf. Okay. Yang ketiga yang saya dapat kaji ialah sakit jantung. Okay, ini memang sangat normal lah. Tekanan darah tinggi boleh merosakkan saluran darah macam yang saya cakap. Kalau banyak kolesterol, saluran darah kita akan sempit dan tak dapat dialirkan oksigennya. Okay, ini menyebabkan kolesterol dalam darah terenap di salur darah hingga boleh menyebabkan salur darah tersumbat. Bila jantung kita ni, salur darah dia tersumbat, macam mana dia nak alirkan ke seluruh badan? So menyebabkan itu boleh menyebabkan sakit jantung. Jantung ni main pada badan. Kalau jantung ni tak dapat berfungsi dengan baik, macam mana semua benda nak dapat oksigen? Tak semua dapat oksigen. So itulah kalau jantung berhenti, kita akan mati. Tak ada oksigen. Dia tak ada oksigen dah. Jantung tak berpumpang. Dia terus oksigen ke badan, kita akan mati. Betul. Okay, setakat itu sajalah. Okay. Terima kasih kepada panel kelima kita yang sangat cantik pada malam ini.
So, kita teruskan lagi dengan panel ke-6 kita. Jadi saya menjemput Muhammad Ilyas bagi berkongsikan kepada kita tanda-tanda atau simptom-simptom lain bagi pesakit yang menghidap tekanan darah tinggi. Dipersilakan. Terima kasih Mak kepada moderator kita. Sekali lagi terima kasih. Dan terima kasih Sama-sama. juga kepada hadirin yang datang pada hari ini. Terima Kita ada kasih. tetamu yang sangat istimewa hari ini, iaitu budak daripada sekolah rendah. Itu Muhammad Fawi, iaitu daripada sekolah rendah kebahasaan Batu Cave. Ya, dia ada di sana. Masih bersekolah tapi bersama-sama kita pada malam ini untuk join kita punya, untuk mendapat Terima ilmu pengetahuan pada hari ini. kasih. Okey. Terima kasih. Dan juga kepada semua yang hadirlah. Terima kasih. Okey. Alright, kembali kita kepada tajuk kita yang terdahulu tadi, iaitu akibat daripada tekanan darah tinggi. Alright. Ya, betul. So, daripada akibat yang pertama daripada kesan tekanan darah tinggi ialah berlakunya buta ataupun kita panggil masalah penglihatan. Biasa kita dengar buta ni daripada sejak lahir lagi, daripada disebabkan tersusuk sesuatu dalam mata. Tapi yang kita tak tahu adalah penyakit tekanan darah tinggi ini juga menyebabkan kepada masalah penglihatan seperti buta. Alright. Jadi macam mana dia berlaku? Hal ini disebabkan oleh saraf-saraf atau saluran darah yang tidak mendapat aliran darah yang baiklah, disebabkan oleh sumbatan yang berlaku akibat daripada bahan-bahan yang tersekat dalam darah itu. Dalam saluran darah. Apabila saluran darah itu tidak dapat mengalirkan darah yang cukup ke dalam mata, jadi dia akan menyebabkan buta lah kepada kita. Alright. So itu yang pertama. Dan yang kedua adalah tulang boleh menjadi rapuh. So tekanan darah tinggi ini boleh meningkatkan pengeluaran kalsium daripada tulang kita melalui air kencing lah. Seperti itu, melalui air kencing. Jadi ini akan mengurangkan kekuatan serta tulang dalam tubuh badan kita yang dikenali sebagai osteoporosis. Osteoporosis ni seperti yang kita tahu ialah masalah tulang lah. Alright. So jadi yang ketiga pula adalah sumbatan pada salur darah tangan dan kaki. Okey. Jadi apabila salur darah ini mendapat tekanan yang tinggi daripada hasil daripada tekanan darah tinggi itu tadi, jadi ia akan menyebabkan satu luka atau satu luka yang memberikan penghalang kepada darah-darah untuk mengalir dalam salur darah itulah. Jadi apabila darah kurang mengalir, jadi ia akan menyebabkan kita punya anggota-anggota badan akan terganggu. Alright. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Okay, terima kasih kepada panel ke-6 kita atas perkongsian mengenai akibat symptoms akibat tekanan darah tinggi. Okay, kita sedia maklum setiap penyakit pasti ada cara untuk merawatnya atau cara untuk mencegahnya, betul? Jadi soalan saya kepada panel pertama kita iaitu Cik Nurini, apakah cara mengubati atau mengelakkan daripada penyakit jantung ini? Dipersilakan. Okey, terima kasih sekali lagi kepada Cik Moderator. Okey, saya kongsi dulu cara merawat. So cara mengubati dan merawat ini mungkin berbeza kerana bergantung kepada jenis serangan jantung yang dialami, sama ada arteri itu sepada tersumbat ataupun tersumbat sepenuhnya, bergantung juga kepada tahap kerosakan jantung dan berapa lama sakit jantung itu menyerang seseorang tu. Okey, so kalau cara merawat dia tu, kalau dekat hospital,
kalau kita pergi hospital. So yang pertama, kalau dia kurang teruk, kita akan bagi ubat untuk memecahkan pembekuan. Kalau ini daripada segi kalau plak tu tak terlalu tebal, terbentuk dekat saluran darah arteri tu, so makan ubat boleh pecahkan plak-plak tu sebab dia masih nipis kan. Tapi kalau dia dah tebal, dah separa tersumbat, so kita akan menjalankan angioplasti, iaitu PCI, nama saintifik dia. Cara ini kita gunakan catheter, kita masukkan ke dalam saluran darah tu tadi untuk memulihkan balik aliran darah ke jantung tu. Sebab kalau kita tak boleh pecahkan guna ubat, so kalau kita masukkan something, terbuka lah kan dia punya lapisan-lapisan tu. Tapi Bunyi kedengaran sakit. memang sakit. Okay. Dan yang terakhir dah kalau tersumbat sepenuhnya, memang dah teruk sangat dah. So kita akan buat pembedahan lencongan. Ini untuk buka balik salur darah yang tersumbat tadi tu. Maksudnya memang kita akan korek lah. Kita akan buka, kita akan tengok satu-satu macam mana kita akan betulkan balik supaya saluran darah tu jadi okey balik. Okey. Kalau daripada segi cara nak mengurangkan ataupun nak mengelak bagi orang yang belum kena ataupun orang yang dah kena tapi belum tahap teruk. Ini berdasarkan kepada seseorang individu tu dan masalah ini pada saya sangat-sangat biasa. Saya tak nak khususkan kepada jantina, tapi kita faham sendiri, perempuan pun ada buat, lelaki pun ada buat. Okay? So yang pertama sekali, bila berkaitan dengan jantung, paru-paru, of course kita kena berhenti merokok. Sebab apa? Rokok ni dia ada lebih daripada 4,000 jenis bahan yang sangat bahaya, bahan kimia yang beracun, antaranya nikotin dan karbon monoksida. So apa yang nikotin ni buat adalah dia akan merosakkan saluran darah dan mengganggu pengaliran darah. So macam mana kita nak bagi oksigen dekat jantung kalau darah kita punya saluran tu terganggu. Alright? Yang kedua, dia akan mengecutkan saluran darah. Dah lah kena sakit jantung, saluran darah tu tersumbat dengan plak-plak tu. Lagi nak kecutkan guna nikotin tu memang nak kata macam cakap tadi kan. Okey. Lepas tu dia akan dia mengurangkan bekalan oksigen dan yang ketiga nikotin ni meningkatkan kadar denyutan ke jantung. Okey. Kalau karbon monoksida ni pula dia akan mengurangkan kadar pengepaman jantung tu, maksudnya jantung tu tak berapa nak kuat pump pergi seluruh badan. So that sebab badan kalau tak silap saya panel kelima dia sebut tadi, badan kita ni memerlukan oksigen untuk berfungsi. Setiap organ memerlukan oksigen untuk berfungsi. So kalau tak ada oksigen memang failure lah, tak boleh nak ni, so mati. Like kalau jangan sampai sini, otak memang terus ni lah kan. Terus ya. Yes. Okey, tapi saya nak tanya ya, ni saya maaf ya saya mencela sedikit. Tak apa. Kalau itu merokok, tapi sekarang kita ada macam-macam ya, macam vape, pot semua tu. So, macam orang kata, alah vape tak apa, vape ni tak bahaya macam merokok. Vape ni rasa dia sedap, rasa dia ada banyak rasa. So, apa pendapat panel pertama kita Nuri ni tentang orang yang menguap vape ni? Dipersilakan boleh jawab persoalan saya. Boleh. Okay. So pada saya rokok elektronik, vape vape tu rokok sama saja. Kenapa kita nak sedut sesuatu yang bahaya masuk ke dalam badan sedangkan kita punya udara sekarang ni pun tak berapa nak bersih, lagi nak sedut benda yang tak baik masuk badan. Betul tak? Okay. So dalam vape sebenarnya lagi banyak bahan-bahan yang bahaya yang boleh kata sama teruk dengan rokok. Kalau orang kata vape tu kurang bahaya daripada rokok, tu semua just nak sedapkan hati sendiri kata okay macam ni. Okay, so saya share beberapa bahan. So vape diri sendirinya pun ada nikotin sama. Ya, nikotin sama. Panel pertama kita Nurini. Maaf ya guys.
Mungkin ada gangguan internet ya dekat bahagian Nurini. Okay, sorry. Dah boleh lah. Okay tak? Ya Allah, sorry sangat. Okay. Ada pun. Macam, Kepada macam bersama orang Nurini kita. Okay, teruskan. macam orang tak suka dengan kita cakap pasal beri ya. Tu dia. Okay. So, Kita kena nikotin. berkongsi. Betul. Okay, so nikotin Betul. ni adalah satu hasil tembakau. Dia akan menyebabkan ketagihan. Dan ketagihan ni merupakan sejenis gangguan otak yang sangat-sangat kronik. So kalau orang tu ketagih hisap benda tu, maksudnya dia ada gangguan otak. Sebab ketagihan ni dianggap sebagai salah satu gangguan otak. Okay, so dalam nikotin, dalam vape ni, dia menggalakkan pembekuan darah dan boleh menyerap masuk, ini khas untuk ibu mengandung, dia menyerap masuk ke plasenta ibu mengandung dan mengganggu proses perkembangan dari bayi. Biasa sekarang kita tengok perempuan pun boleh hisap pot. Ada yang menghisap vape. Betul. Perempuan kita tak tahu dia Dia mengandung. dah tak mengira jantina ya. Betul, Vape ni betul. dah tak mengira jantina. Bukan lelaki saja. Ada Betul. juga perempuan yang membuat benda ni. Betul. Okay, kalau ada mana-mana penghisap pot dan vape yang nak bangkang saya, benda ni dianalisis oleh makmal toksikologi oleh Pusat Racun Negara. Sampel cecair rokok elektronik, flavor vape tu sendiri ada dalam 1 ml flavor vape tu ada 4 mg nikotin. So kalau satu botol yang berisi kandungan 25 ml akan ada 100 mg nikotin. Maksudnya banyak lah. Banyak. Dalam sebulan takkan hisap satu botol je, betul? Tak mungkin lah kan. Kadang-kadang Mesti hisap berkali-kali. Tak mungkin Betul. hisap sikit-sikit je. Betul. Okay, bahan yang kedua kita ada propylene glycol, PG. Kesan dia ada dua, kesan jangka pendek dan kesan jangka panjang. Kalau jangka pendek, kalau orang tu tak tahan, mungkin mata dia akan ada iritasi, merah-merah, gatal-gatal, sakit tekak dan gangguan pada saluran pernafasan. Dan kalau kesan jangka panjang dia akan menyebabkan saluran pernafasan orang tu terganggu. Maksudnya dia mungkin nak susah bernafas. Sebab orang hisap vape, rokok, batuk-batuk, susah nak bernafas kan? Okay, Betul. So bila dikaji sebenarnya propylene glycol ataupun PG ni bila dipanaskan dia akan membentuk satu bahan yang bernama formaldehyde. Formaldehyde ni adalah satu bahan yang menyebabkan kanser. Dan jumlah penghasilan formaldehyde ni bergantung kepada tahap berapa banyak dan berapa panas orang tu menguap PG tu. Maksudnya berapa banyak orang tu panaskan dia punya vape, berapa banyak dia pump dia punya vape. Kod pump tu termain betul saya tak tahulah sebab saya tak ni kan. Okay, yang ketiga adalah glycerin. Okay, glycerin ni kalau biasa kita tengok Vaseline, perempuan mesti tahu. Vaseline diperbuat daripada glycerin. Krim muka, sabun, semua tu ada glycerin. Tapi kalau dalam Vaseline, krim muka, sabun, glycerin tu selamat. Tapi kalau dalam vape ni dia akan merosakkan organ dalaman dalam masa jangka yang panjang. Dan yang terakhir, sebab saya tak nak kongsi banyak, sebab saya rasa macam sekarang ni pun orang dah dapat nampak macam saya tengok komen lagi dia kata dia nak cuba berhenti lepas dengar kebahayanya bahan-bahan ni semua. Okay, yang keempat yang terakhir sekali, flavor tu sendiri. Okay, pengguna vape ni dia selalu cakap, vape ni tak bahaya. Flavor ni tak memudaratkan macam tu. Tapi kita ada buat kajian, bukan saya buat kajian, orang ada buat kajian in vitro. Orang lain dia lebih arif. Bukan saya. Kajian in vitro dijalankan, dia mendapati cecair vape ni boleh membunuh sel paru-paru, sel otak dan lapisan kulit. Dan kajian ini mengira paras, kajian ni sebenarnya dia nak kira paras mana dia boleh bunuh sel-sel tu yang di mana dikenali sebagai cytotoxicity. Toksik lah, betapa toksiknya bahan tu boleh bunuh. So, cecair vape ni ataupun flavor vape ni adalah salah satu bahan yang mengandungi tahap cytotoxicity yang tinggi antara bahan-bahan yang dikaji.
So saya sarankan kepada penghisap-hisap rokok dan vape supaya cubalah kurangkan dan berhenti sebelum Dan terlambat. anda juga ya. Betul, berhenti sebelum terlambat. Mhm. It's okay, itu saja daripada saya. Terima kasih. Oh, itu saja. Okey, terima kasih kepada panel pertama kita. Sungguh panjang ya penjelasan beliau mengenai cara mengatasi. Cara mengatasi ada banyak, okey. Okey, seterusnya mungkin panel kedua kita boleh memberi contoh lain bagaimana untuk mengatasi penyakit jantung ini. Dipersilakan panel kedua kita, Hazim. Okay, terima kasih. Contoh lain cara mengubati penyakit jantung ini adalah yang pertama adalah bersenam. Okey, maafkan saya. Moderator suka bersenam ke? Bolehlah, sukalah. Ya ke suka? Kenapa macam gemuk ya? Jangan nak macam tu. Okay. Bersenam ni bukan saja kita dapat lakukannya di luar rumah, malah di dalam rumah pun kita boleh bersenam. Main yoga, kemas rumah pun dikira bersenam juga kerana dapat mengeluarkan peluh kan? Okey, senam kita boleh lakukan sekurang-kurangnya 3 kali seminggu. Dan aktiviti senam ni kita dapat, contoh aktiviti senam adalah macam bermain badminton, bermain bola, bermain Badminton futsal. ya mention. Sebab saya suka badminton kan? Ya. Contoh yang baik. Okey, senam ini bukan saja dapat mengeluarkan peluh, malah dapat mengurangkan berat badan, terutamanya pada wanita lah. Kerana wanita selalu nak cermin cakap dirinya gemuk saja. Bolehlah macam tu, tapi kadang-kadang jarang lah juga. Okey, sila teruskan. Okey, cara yang kedua adalah rawatan. Okey, masyarakat ni perlu mendapatkan rawatan kesihatan secara berkala, terutamanya yang telah mengidap simptom-simptom penyakit jantung inilah. Okey, yang kedua adalah masyarakat disyurkan untuk mendapat pemeriksaan kesihatan secara berjadual sekiranya anda berumur 35 tahun ke atas. Kerana 35 tahun ni kita tahu kan semakin umur masyarakat semakin muda, tinggilah serangan jantung dia menghidap untuk mendapat mudah untuk mendapat serangan jantung. Okey, seterusnya adalah dapatkan pemeriksaan saringan untuk indeks jisim badan atau panggil body mass index atau nama saintifiknya BMI lah. Tahu kan BMI kan? Okey, masa dan kolesterol darah dan tekanan darah dan komposisi lemak badan. Itu saja. Sekian. Terima kasih. Okey, terima kasih kepada panel kedua kita. Sempat dia menyindir saya ya. Okey. Seterusnya saya menjemput panel ketiga kita untuk berkongsi pula bagaimana cara mengatasi masalah penyakit diabetes. Dipersilakan Haryani. Okey, di sini saya akan menerangkan tentang cara mengatasi untuk penyakit diabetes. Pertama sekali, kita akan turunkan berat badan lah sebab kalau obesiti atau berat badan berlebihan secara umumnya memang akan mengganggu fungsi insulin dan mungkin akan menyukarkan tubuh badan untuk mengawal aras glukos dalam darah. Tapi untuk turunkan berat badan ni kita tidak bolehlah melakukan secara tidak sihat. Seperti macam kalau kita makan, lepas tu kita korek jadi muntah, tu tak boleh. Tapi kita kena turunkan berat badan secara sihat lah dengan bantuan doktor, melakukan appointment secara berkala. Tak pun melakukan aktiviti yang aktif dan sihat. Macam gitu. Gitu. Okay. Untuk cara mengatasi yang seterusnya, kita akan mengamalkan atau mengambil diet yang seimbang. Dengan pengambilan diet yang seimbang, kita boleh guna konsep seperti suku-suku separuh. Tahu tak? Saya tak pernah dengar suku-suku separuh. Macam mana? Sila Tahu. Bagus yang tahu tu. Okey, konsep. Alamak. Saya tak tahu ni macam mana ni. Okey, konsep suku-suku separuh ni, suku separuh tu dalam pinggan kita ambil nasi suku
lauk, suku dan sayur mesti separuh daripada pinggan. So jadi macam dia mampulah untuk mengawal aras glukos tu, sebab kalau kita ambil nasi dengan banyak, jadi secara tak langsung glukos kompleks tu akan banyaklah dalam badan. So menyebabkan lagi diabetes tu berlaku dengan mendadak lah. Tapi kalau kita tukar nasi tu kepada nasi perang, kan ada orang kata kita kurangkan pakai nasi perang lah macam tu. Bagi saya lah, nasi tetap nasi. Jadi kalau nak diet tu mestilah ambil lah buah ke, sayur ke. Macam itu. Okay, seterusnya dengan mengambil sarapan pagi, sebab biasa kan kita tengok kan anak muda ni takkan ambil sarapan pagi tau, sebab bangun dah lambat, tiba-tiba kelas. So bila kita ambil sarapan pagi dengan cukup, makan untuk tengah hari dan seterusnya secara sederhana, so dia boleh mengawal aras glukos dalam darah lah, sebab bila kita ambil sarapan pada waktu pagi, kalori yang diambil tu banyak, dan sebab kita kan dah bangun pada waktu pagi. So kita tak adalah untuk melepak ke apa ke, sebab pada waktu pagi akan bersenam ke, melakukan kerja macam Hazim cakap tadi, macam kemas rumah. Jadi tak adalah. Bagus kemas rumah. Jadi tak adalah macam pemalas lah macam gitu, melengkor je orang kata lah. Sebab kalau kita dah makan tengah hari kan, dah makan-makan mesti rasa ngantuk. Kita tak boleh macam itu. Makan pula banyak sebab kononnya sarapan tak makan. Betul? Betul, itu memang biasa berlaku. Seterusnya melakukan atau mengekalkan penjadualan makanan yang sempurna, seperti kita akan aturlah jadual pemakanan tu secara teratur, sebab dengan mengamalkan jadual pemakanan yang teliti dan sistematik akan mampu atau menyebabkan glukos dalam darah tu dapat diselaraskanlah dengan betul. So sedikit sebanyak dapat membantu kadar gula dan kemungkinan kita boleh mengawal penyakit diabetes tersebut. Itu sahaja daripada saya. Saya serahkan kepada moderator. Okey, terima kasih kepada Haryani. Cara-cara yang agak dia sebenarnya benda biasa tapi kita sendiri yang susah nak buat sebenarnya, betul? Okey. Seterusnya saya menjemput panel keempat untuk berkongsi atau memberi apa-apa tips lain untuk mencegah penyakit diabetes. Dipersilakan Intan. Okey, assalamualaikum semua. Okey, aktiviti kita juga mampu mengatasi kita daripada diabetes. Contohnya latihan yang tetap. Kita mesti lakukan latihan tetap supaya kita dapat kekalkan kita punya kadar glukosa di bawah kawalan. Contohnya pergerakan otot dalam penghasilan penggunaan insulin, dan kita juga boleh berjalan kaki selama 30 minit setiap hari untuk mengurangkan risiko diabetes. Paling tak pun dia akan kurang 1/3. Okay, seterusnya kita perlu kawal stres dan tekanan hidup kita. Contohnya tekanan kita yang tak terurus, kalau kita tekanan kita yang tidak terurus, kita boleh menyebabkan tahap gula kita sukar untuk dikawal. Jadi kita perlu cuba bertenang dan cuba mengatasi tekanan tu. Booster untuk menyerapkan tekanan hidup dan stres juga termasuk dalam melakukan aktiviti yang sihat. Contohnya seperti lakukan yoga, tai chi, riadah, dengar lagu. Kita perlu lakukan benda yang menenangkan lah. Semua ini juga dapat bantu kita daripada membantu kita tidur untuk dapatkan tidur yang dengan lebih baik. Tidur yang lebih baik. Yes. Kita juga perlu tidur sekurang-kurangnya 6 jam. Kalau kita kurang tidur, kita juga akan menyebabkan bacaan glukosa kita susah nak dibaca.
dia akan terjejas lah kalau kita tak cukup dengan tak tidur dengan cukup. Dan kita mungkin akan menyebabkan mendapat diabetes dalam jenis yang kedua. Seterusnya, periksa bacaan gula. Biasanya kalau orang yang mengidap diabetes ni, dia akan ada temujanji dengan doktor untuk uji gula dalam darah mereka. Dan biasanya kalau contoh diorang akan cek pagi, petang. Jadi pagi tu diorang kena puasa, tak boleh makan apa-apa. Sebab nak cek. Tapi kalau yang macam ada yang mungkin berkemampuan, ada yang kit kecil tu yang macam jarum tu cek pakai tu pun boleh ke? Itu memang kena buat hari-hari. Itu kena buat hari-hari. Okey. Faham. Teruskan. Okey, dan juga diorang kena sentiasa lah mengambil sarapan pagi, makan tengah hari. Supaya diorang ni tak adalah terjejas sangat diorang punya diabetes tu. Itu saja dari saya. Okey, terima kasih ya saudari Intan selaku panel keempat kita. Kini kita beralih pula kepada penyakit darah tinggi. Bagaimana cara untuk mengubati penyakit darah tinggi ini? Dipersilakan panel kelima kita iaitu Syazwari Nafisha untuk berkongsi kepada kita semua. Cik moderator yang cantik lagi Nawan. Okey. Terima kasih. Okey, sekarang saya akan terangkan cara mengubati penyakit hipertensi ini. Okey, macam kita tahu susah kita nak memulihkan sesuatu penyakit. Tapi cara yang saya akan bagi tahu ini ialah cara untuk mengawal penyakit itu daripada semakin teruk. Okey. Pertama, kita mestilah mengurangkan berat badan. Okey. Mengurangkan berat badan dengan menjaga pemakanan yang seimbang. Okey, kita tak kisahlah nak menjaga berat badan tu dari segi exercise ke, dari segi makanan ke. Janji kita dapat mengawal berat badan tu supaya dia tidak tinggi. Bila berat badan tinggi, kolesterol makin banyak. Bila kolesterol makin banyak, dia dapat menyempitkan lagi salur darah. So, kurangkan berat badan. Okey, yang kedua, kurangkan pengambilan garam. Macam kita tahu bila seseorang ni mengalami penyakit tekanan darah tinggi ni confirm garam dia tinggi. So menyebabkan itulah buah pinggang susah nak tapis. Makin penat nak tapis. So semakin lemah dan menyebabkan dia rosak. So orang yang mengalami penyakit ini setiap hari korang hanya 1 sudut teh garam je. Jangan lebih. Kalau lebih itu dah susah nak mengawal balik penyakit ni. Faham? Faham moderator? Faham. Jangan lebih. Okey. Lepas tu berdasarkan kajian saya juga, pemakanan kita kena sihat. Contohlah, kita dulu makan tak ada sayur-sayuran, tak ada buah-buahan. Kita sekarang ni kalau lunch ke kena ada semua benda tu. Macam contoh kalau buah yang berkhasiat contohnya pisang lah. Dia dapat mengawal hipertensi dalam badan. Maknanya dia akan menormalkan garam yang berlebihan dalam badan. Okay? Okay, itu saja. Thank you. Itu saja. Okay, terima kasih kepada panel kelima kita yang comel. Okay, seterusnya kita beralih kepada panel terakhir kita yang akan berkongsi cara-cara lain untuk untuk mengelakkan daripada terkenanya tekanan darah tinggi. Dipersilakan saudara Ilyas. Terima kasih sekali lagi kepada moderator kita. Sekali lagi. Sama-sama. Antara cara untuk mengelakkan atau memaksimalkan masalah tekanan darah tinggi ini adalah yang pertama ialah membuat senaman. Seperti yang panel kedua telah huraikan tadi. Ia sama kita perlulah membuat senaman sekurang-kurangnya 30 minit sehari. 30 minit sehari. 30 minit sehari. Kita perlu carilah masa untuk kita buat senaman. Jangan kita asyik belajar dia sampai ke malam, sampai ke siang, sampai ke petang. Cari masa untuk kita bersenam. Sebab itu akan membuatkan kita lebih sihat lah.
Alright. Sihat. Yang kedua adalah jauhi gaya hidup tidak sihat. Seperti yang diperkatakan oleh panel yang pertama, saya amat menyokong pandangan beliau yang menyatakan bahawa gaya hidup yang tidak sihat seperti merokok. Alright. So itu pendapat yang baiklah. Tapi saya pun ada pendapat sendirilah untuk yang tu. Ada pendapat sendiri. Sila. Ya. Kadang-kadang sesuatu ni berlaku dengan niat, bil niat. Setiap yang berlaku Kalau pasti ada kita- niatnya. Kalau kita merokok untuk tolong member, tak apa. Jangan kita merokok untuk merosakkan diri sendiri. Boleh ya merokok kalau tolong member tak apa. Okay. Tak apa. Teruskan. Jangan kita merokok untuk merosakkan diri sendiri. Alright. Itu saja daripada saya. Alright. Okay, terima kasih kepada panel ke-6 kita. Okay, semua seperti yang kita lihat semua panel kita hampir semua panel menyokong bahawa cara-cara mengatasi masalah 3 serangkai ini iaitu bersenam, makanan yang seimbang, gaya hidup yang lebih sihat, macam tu. Dia sebab nama pun 3 serangkai, jadi cara mengubati pun hampir sama, berkait antara satu sama lain, sangat berkait rapat. Jadi sekarang tibalah masanya untuk penonton-penonton kita ya, untuk bertanyakan soalan kepada semua ahli panel kita. Jadi saya membuka peluang kepada penonton-penonton kita yang ingin bertanya. Anda tinggal membuka mic dan membuka kamera jika perlu. Dan anda hanya sebutkan nama anda dan terus tanya soalan. Untuk siapa? Okey, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Boleh saya nak tanya? Silakan. Walaupun saya dengar tadi memang forum ni memang saya kagum Saya dapat banyak info dengan forum ni. So soalan saya kepada panel pertama, sekiranya saya menggunakan ubat untuk mengawal penyakit jantung, apakah itu bermakna saya tidak lagi berisiko terhadap serangan jantung? Silakan panel pertama kita untuk menjawab. Okey, sekiranya makan ubat, adakah tak kena ataupun hilang terus penyakit jantung? Betul ke soalan tadi? Ya, betul. Okey. So macam mana saya nak cakap, kalau dah kena, nak patah balik tu memang susah. Boleh hilang, tapi okey, contoh saya ambil, kalau orang tu kena pada umur dia 50 tahun. 50 tahun lah jantung dia sakit, 50 tahun lah plak tu terbentuk dekat jantung dia, dekat saluran darah tu. Dan kalau makan ubat, saya tak kata dia mati cepat, tapi umur seseorang tu dalam anggaran Malaysia, saya ambil Malaysia, dalam 70 tahun saja, 20 tahun je makan ubat. Benda tu takkan hilang dengan mudah. Tapi boleh kawal supaya dia boleh menjalankan aktiviti harian dia tu dengan lebih mudah. Tak boleh nak buang terus, tapi kita boleh kawal supaya dia tak ada gangguan untuk menjalankan aktiviti harian dia. Dia nak pergi kerja, dia nak keluar jalan-jalan, dia tak ada masalah. Cuma kena makan ubat supaya sebab kalau dia tak makan ubat, benda tu attack. Bila dia attack, takut dia jalan terus. So makan ubat tu adalah cara untuk bagi benda tu tak menyerang dia dan mengganggu proses kehidupan harian dia. Sekian saja. Saya harap tu jawab soalan kot. Adakah yang menjawab tadi penonton yang bertanya? Bagi saya itu sangat memadai dengan apa yang saya tanya. Terima kasih. Okey, seterusnya saya menjemput mana-mana lagi penonton yang ingin bertanya, silakan. Terbuka ya. Assalamualaikum. Salam. Aduh. Boleh dulu
Okey. Ada mai tutup belaka. Tak apa-apa, hamba tanyalah. Hello, Assalamualaikum. Salam. Dengar tak? Dengar. Saya ingin bertanya, adakah pesakit diabetes ni tidak boleh makan makanan yang mempunyai makanan yang manis lah maksudnya, langsung? Kita tak boleh makan makanan yang manis langsung ke? Macam mana? Ah, Okey, terima kasih kepada yang bertanya dan saya akan cuba menjawab sebab saya di sini bukan tak boleh ambil makanan manis langsung. Boleh ambil tetapi perlu mengamalkan diet yang seimbang lah dan melakukan aktiviti fizikal dengan cergas. Sebab manisan tu sendiri akan bertukar menjadi tenaga. So tak salah bila kita dah bersenam, dah penat, kita ambil reduce balik tenaga. So bagi saya, ia boleh diambil tetapi boleh diambil tapi dengan ni lah melakukan aktiviti kekal aktif cergas lah kiranya begitu untuk mengambil makanan manis. Menjawab tak soalan saya? Oh, macam tu. Amat-amatlah menjawab. Terima kasih kerana menjawab soalan yang saya tanyakan. Terima kasih sekali lagi. Okey, dipersilakan lagi mana-mana penonton. Okey, Assalamualaikum. Oh, Double. macam mana tu? Jawab dulu. Sila. Bukan jawab, tanya. Tanya dulu. Okey. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, adakah macam manakah seseorang perokok tu nak berhenti merokok, ataupun adakah bahaya jika dia berhenti merokok itu secara mengejut, dan macam mana cara nak berhenti merokok? Okey, itu saja soalan saya. Terima kasih. Okey, silakan mungkin panel pertama atau kedua kita boleh berkongsi. Okay, saya boleh jawab saya rasa. Okey, silakan panel kedua kita. Apa soalan tadi boleh, sebab tadi slow sangat. Kau kurangkan merokok? Oh, okey. Adakah bahaya sekiranya seorang perokok itu berhenti secara mengejut dan bagaimana cara untuk berhenti merokok dengan selamat? Okey. Pada pendapat saya lah, dia tidak bahaya untuk berhenti merokok. And then saya rasa untuk mengurangkan lagi kita merokok, kita kena buat amal ibadah, macam kena pergi masjid. Ataupun bersama family atau kawan-kawan untuk membuat perkara faedah lah. Jangan pergi melepak dengan kawan. Mungkin kalau pergi melepak dengan kawan, kemungkinan kawan tu isap rokok. Kita pun mesti join sekali kan, kadang-kadang kan. Kita kurangkan lah untuk lepak macam tu. Kalau lepak main bola, main sukan apa-apa, itu kita ikut. Itu saja. Jawab ke? Oh, okey. Terima kasih. Jawapannya singkat tapi menjawab persoalan saya. Padat ya, singkat tapi padat. Ya, singkat tapi padat. Terima kasih. Sakit tak? Okey, saya buka soalan yang terakhir ya. Okey. Silakan. Assalamualaikum. Saya. Siapa ni? Saya nak tanya. Saya anggap yang kedua terakhir lah ya. Bagi yang kedua terakhir lah. Saya. Okey, Fardin dulu. Okey. Saya nak tanya. Right. Saya nak tanya kepada panel 6. Yang saya dah tulis ni lah. Saya memang nak tanya sangat. Tak tahu kenapa. Darah tinggi ni biasa berlaku ke kat Malaysia? Atau tahap dia macam mana? Panel 6. Silakan panel ke-6 kita iaitu Muhammad Ilyas. Benda apa soalan tadi? Lain kali dengar elok. Darah tinggi ni biasa berlaku ke dekat Malaysia? Atau memang tak ada sangat ke apa ke kan? Sebab kita tak nampak tau benda ni.
Kita nak tahu. Oh, okey. Untuk menjawab soalan tersebut, okey. Berdasarkan kajian yang dilakukan, kajian menunjukkan bahawa di Malaysia ni merupakan salah satu negara yang tinggilah dalam segi masalah tekanan darah tinggi. Biasanya yang tinggi ni adalah dari golongan dewasa dan juga orang tua. Okey, faktor yang menyebabkan mereka ni dikategorikan sebagai golongan yang banyak mendapat penyakit ini kerana yang pertama adalah bagi orang muda cara pemakanan mereka yang tidak terjaga seperti mengambil makanan yang banyak lemak dan sebagainya. Bagi orang tua pula adalah mereka kurang sistem badan mereka kurang berfungsi dan menyebabkan mereka tidak boleh melawan banyak penyakit lah yang melanda diri mereka. Okey. Boleh faham? Fardin boleh faham? Jelas, sungguh jelas. Terima kasih. Okey. Jelas. So, kita Ada untuk satu soalan soalan last dulu. tadi saya menjemput siapa ya tadi? Boleh Yani. persoalankan. Oh, ya, Yan. Silakan. Encik Yan, boleh tanya soalan sekarang rasanya? Ni soalan terakhir daripada kira macam penonton dari luar universiti. Betul? So, Sila Encik Yan. mungkin tiba-tiba line dia slow. Saya nak tanya boleh tak? Siapa yang nak tanya sister? Saya. Okey, silakanlah. Kira ni last lah. Okey? Saya nak tanya yang diabetes tu macam budak-budak dia boleh kena juga ke? Ataupun dia lebih kena dekat orang tua, budak-budak tak ada kena langsung? Faham tak? Okey, saya akan jawab soalan tu. Okey, sebenarnya tak semestinya orang tua je yang akan kena diabetes atau kencing manis ni. Sebab pada tahun 2015, ada seorang kanak-kanak berusia 3 tahun, dia mengalami diabetes, iaitu kencing manis lah. Sebab dia diet yang tak seimbang dan juga dia disahkan dan dia juga seorang yang gemuk dan juga tidak mempunyai diet yang seimbang. Jadi pada saya, sekarang ni tak semestinya orang tua yang akan kena diabetes. Tak kira lah umur atau jantina, serta kanak-kanak juga akan boleh kena penyakit diabetes ni. Itu sahaja. Menjawab tak soalan saya? Kira budak-budak pun ada kena diabetes lah. Okey. Ya. Terima kasih. Okey. Terima kasih kepada semua penonton-penonton kita yang sudi dengar dan sudi bertanya, ya. Okey, terima kasih saya ucapkan kepada ke-6 ahli panel kita kerana sudi menyuarakan pendapat masing-masing. Moga apa yang kita berkongsi pada hari ini tidak sekadar hanya masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Nampaknya masa amat mencemburi kita, ya. Kesimpulannya, kita haruslah menjaga kesihatan diri kita, cakna terhadap kondisi badan kita dan seperti kita tahu mencegah lebih baik daripada mengubati. Pengayuh sudah di tangan, perahu sudah di air. Fikir-fikirkan dan jangan sesekali berhenti berfikir. Terimalah serangkap pantun yang indah daripada saya. Tuanlah tadi antara masak, esok jangan layu-layuan. Intailah kami antara nampak, esok jangan rindu-rinduan. Salam hormat, ceria-ceria selalu, akhir kalam, orang putih, orang Pakistan. Terima kasih. Syukran jazilan. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diminta semua beri tepukkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Esok buka forum baru. Terima kasih kepada semua yang sudi masuk dalam forum kita. Kepada moderator dan